Aku sumpah 7 keturunan kau tak akan selamat tinggal di bumi Johor. Hai, Assalamualaikum. Mana bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi, Let Histrozi, Tissue History. Okey, dalam video kali ini, kita berada pada bab yang pertama tingkatan 4, warisan negara bangsa. Dan fokus kita pada video kali ini, kita nak belajar tentang topik 1.4, peranan pemerintah dan juga diperintah ataupun rakyat di dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ini adalah video bahagian yang terakhir dalam bab yang pertama. Siapa yang belum tengok lagi, check out video-video saya sebelum ini. Saya dah ajar tentang undang-undang di Kesultanan Melayu Melaka. Saya dah ajar tentang pentadbiran di Kesultanan Melayu Melaka, ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka dan juga ciri-ciri Kerajaan Alam Melayu. Dan ini adalah bahagian yang terakhir. Kita nak tengok apakah peranan sebagai pemerintah dan juga diperintah atau rakyat di Kesultanan Melayu Melaka. Okey. So, kita tengok dekat sini, dalam Kesultanan Melayu Melaka, kita ada dua golongan penting. Alright, yang pertama kita ada golongan pemerintah dan yang kedua kita ada golongan diperintah atau rakyat. Yang mana kedua-dua golongan ini mempunyai, orang kata, tugas masing-masing terhadap each other. Okey, dan kedua-dua ini mempunyai satu pegangan, satu perjanjian yang kita panggil sebagai wa'adat, yang mana kedua-duanya dah berjanji untuk membantu ataupun untuk bertanggungjawab terhadap golongan masing-masing. Contohnya, perjanjian antara pemerintah dan juga diperintah, yang mana golongan yang melanggar perjanjian tersebut akan terkena tulah ataupun bencana. Yang mana golongan pemerintah dia ada kerja atau tanggungjawab terhadap golongan diperintah, dan golongan diperintah dia tanggungjawab terhadap golongan pemerintah. Sekejap lagi kita akan tengok. Okey, dan apa pula itu tulah? Tulah bermaksud kecelakaan ataupun bala yang akan ditimpa seseorang rakyat akibat menderhaka kepada raja dia. Atau sumpahan, senang kita kata. Alright? Jadi apa peranan-peranan golongan pemerintah? Peranan raja adalah untuk menjaga keselamatan rakyat, menyatupadukan rakyat, mewujudkan perpaduan, memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Itu adalah peranan raja. Golongan yang kedua dalam golongan pemerintah adalah pembesar. Tugas pembesar adalah memelihara keamanan dan kebajikan rakyat, menjadi pengantara antara sultan dan rakyat, dan mengutip hasil-hasil cukai melalui sistem serah, dan memberikan bekalan tenaga kepada raja melalui sistem kerah. Manakala rakyat pula memberikan taat setia kepada pemerintah, mematuhi segala arahan dan titah raja untuk mengelakkan terkena tulah, dan menyumbang tenaga fizikal seperti menjadi tentera, memilih jalan dan juga istana. Satu benda yang menarik bila kita cakap tentang tulah ataupun derhaka ini. Okey, mungkin kamu pernah dengar cerita tentang Sultan Mahmud Mangkat di Julang, yang mana masyarakat Melayu dahulu kan, ada satu benda yang kamu kena tahu. Masyarakat Melayu dahulu ini, mereka ini sangat-sangat setia kepada raja mereka, kepada sultan mereka. Sehingga mereka takut terkena sumpahan kalau mereka menderhaka kepada sultan mereka. Contohnya, pernah berlaku satu cerita dalam kerajaan Johor. Siapa pernah dengar cerita berkaitan dengan Sultan Mahmud Mangkat di Julang? Yang mana ada cerita mengatakan ada Sultan Mahmud atau Sultan Johor ini pada waktu dahulu, disebabkan Sultan ini sangat-sangat, orang kata, mempunyai kuasa pada zaman dahulu. Rakyat percaya bahawa raja itu berkuasa. Ada satu cerita yang mana ada seorang orang kata Laksmana ini telah menderhaka kepada raja tersebut, disebabkan raja itu telah membunuh isteri Laksmana ini. Alright. Jadi bila Laksmana ini, isteri telah dibunuh oleh raja, jadi Laksmana ini rasa berdendam terhadap Sultan ini, Sultan Mahmud ini. Jadi apa yang berlaku? Laksmana ini telah buat apa? Dia telah pergi cucuk dan menikam raja atau Sultan Mahmud tu sehingga meninggal dunia. Tapi apa yang menariknya, kalau korang nak tahu, seketika orang kata Laksmana ini nak pergi menikam Sultan itu, bila dia tikam kan, Sultan ni belum mati lagi tau. Sultan ini sedang perjalanan, tak silap saya, dalam perjalanan untuk pergi solat Jumaat, tak silap saya. Alright. Jadi Sultan ini sedang diangkat atau dijulang. Diangkat adalah diangkatlah oleh singgah sana. Biasa raja dulu dia akan diangkat, lepas tu dibawa oleh rakyat-rakyat.
Jadi Laksmana ialah telah orang kata panjat dan menikam Sultan itu. Tapi apa yang menariknya adalah Sultan ni selepas dia kena tikam tu dia tak terus mati. Dalam keadaan dia tengah nazak nak mati tu kan, dia telah cakap satu ayat, satu sumpahan yang sangat-sangat orang kata sangat-sangat sumpahan yang berkuasa lah pada waktu itu, yang mana Sultan Mahmud ini telah memberi sumpahan kepada Laksmana ini, yang mana dia telah ambil keris Sultan ni kan, ketika dia dengan nazak tu dia ambil keris dia telah campak terkena kaki Laksmana ini dan berdarah. Lepas tu Sultan ni terus dia bagi sumbahan, aku sumpah 7 keturunan kau tak akan selamat tinggal di bumi Johor. Sampai begitu sekali. Dan apa yang berlaku, raja itu meninggal dunia. Dan perkara yang menariknya, secara tiba-tiba Laksmana itu tiba-tiba mati begitu sahaja. Ini merupakan hikayat yang ada dalam hikayat sejarah Kesultanan Melayu. Tidak tahu sama ada ini cerita betul ataupun mitos. Tapi cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang, mangkat ni maksudnya mati. Mangkat di Julang ni sangat terkenal dalam cerita rakyat-rakyat Kesultanan Melayu dahulu lah. Itu menunjukkan bahawa tulah ini sangat dipercayai dan sangat berkuasa kepada rakyat di tanah Melayu dahulu. Dan mereka sangat takut. Orang kata bila nak menderhaka kepada raja ini, takut raja ini menyumpah mereka. Jadi macam cerita Laksmana ini. Siapa nak check out, boleh check out. Orang kata boleh Google, boleh research tentang cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang. Alright. Itu adalah benda yang menarik tentang sejarah Kesultanan Melayu yang ada di dalam negara kita. Alright. Jadi sampai di situ sahaja video saya pada kali ini, dan itu adalah pengakhiran kepada bab yang pertama, warisan negara bangsa. Alright, kalau korang ada apa-apa lagi bab yang korang nak belajar bersama dengan saya, tolong turunkan di ruangan komen. Jangan lupa subscribe dan juga tekan notification bell supaya korang dapat semua notification video-video baru daripada saya. Dan juga jangan lupa juga follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram. Share lagi kepada kawan-kawan kamu semua. Itu saja daripada saya, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Okay, bye.